Pada tahun 2005 tuan-tuan, satu pasukan ya, saya gelar dia satu pasukan makers, open source community telah membangunkan suatu microcontroller bagi tujuan pembelajaran yang dikenali sebagai Arduino. Kumpulan open source ini terdiri daripada beberapa orang academician, iaitu yang berpusat di Itali, di Iberia, yang lebih fokusnya. Dan Arduino tuan-tuan adalah suatu electronic prototyping platform yang open source, flexible, easy to use hardware and software. It's intended for artists, designer, hobbyists, anyone interested in creating interactive object or environment. So ini yang di-code oleh Arduino. Okay. Co-founder untuk Arduino ni tuan-tuan adalah Massimo Banzi. Beliau adalah seorang profesor di suatu institut di Itali. Okay, Arduino ini is a open source electronic prototyping platform. Ya tuan-tuan, macam saya katakan tadi, menggunakan programming C, ya. C programming untuk melaksanakannya. Dia dicipta di dalam classroom, ya. Dia tercipta di dalam suasana pendidikan, iaitu di Interactive Design Institute in Ivrea, Itali pada tahun 2005. Okay. Kalau kita dapat lihat pada slide saya ini, dia ada dua jenis type Arduino yang boleh saya boleh tontonkan, iaitu Arduino jenis Mega dan juga Arduino jenis Uno. Okey. Dia ada berbagai varian ya untuk Arduino ini. Kalau di sini yang saya boleh nak tunjukkan adalah bagi Arduino Uno. Kalau di bahagian bawah tu kita boleh tengok dia ada numbering tuan-tuan ya. Kalau kita melihat pada numbering ini adalah numbering untuk input. Okey, input dan output bagi I/O-nya. Kalau di sebelah input itu adalah kita gunakan untuk bagi sensor, dan output kita gunakan bagi tindak balas actuator, selalunya untuk motor. Arduino ni tuan-tuan terdiri daripada pengoperasian 10 bit. Kalau jika komputer kita, yang kalau masa kini komputer kita sekitar 64 bit, tapi Arduino ini beroperasi pada 10 bit. Iaitu 10 bit tuan-tuan bersamaan dengan berapa resolution? Okay, pengiraan matematik yang mudah, 2 kuasa 10 iaitu 124 resolution. Okay. Yang resolusi ini kita pakai quantization untuk pengoperasian 5 volt di dalam MCU Arduino. Okey, Arduino tuan-tuan pada satu ketika dulu boleh kita bandingkan dengan Intel 286. Capability Arduino itu adalah sama dengan Intel 286. Sampai dan salah satu jenis Arduino yang biasa digunakan oleh artis dinamakan lily pad, iaitu diambil nama daripada sejenis bunga lili ya, teratai. Jadi lily pad tuan-tuan, ini adalah salah satu varian untuk Arduino. Kalau kita boleh tengok, di tengah-tengah itu adalah ARM chip. It's a chip Atmel yang digunakan pada lily pad tuan-tuan. Okay, consists of dia ada button, dan kalau kita boleh tengok dia ada is a diode di situ dengan beberapa pin header untuk boleh disambungkan dengan sensor dan juga LED. Contoh aplikasi yang digunakan di dalam LilyPad ini kita boleh lihat. Kalau di dalam dua gambar ini adalah bagaimana
pemain ballet, ya, penari ballet, membuat inovasi sendiri, meletakkan sensor pada kasut mereka untuk boleh memastikan pergerakan itu. Okey, untuk merekodkan pergerakan mereka. So, ada sensor pada sebelah tapak kaki kalau kita tengok, dan microcontroller Arduino tu dilekatkan di pergelangan kaki tadi. So, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang boleh digunakan yang mudah. Okey. Penggunaan Arduino pada artis, tetapi kalau boleh kita miripkan kita sebagai penjawat awam, kita boleh gunakan penggunaan ini, kita boleh perluaskan penggunaan ini di dalam menambah baik penyampaian di dalam sektor awam. Dalam gambar raja ini, tuan-tuan, boleh saya ceritakan sedikit. Kalau tuan-tuan lihat sebelah yang ada beroda 4 itu adalah robot jenis kereta, okey, yang mana dipandu dengan menggunakan tangan. Okay. Tangan tadi itu pun dipasangkan dengan sejenis Arduino Lily Pad. Dan Arduino Lily Pad ini, okey, apabila tangan digerakkan melalui Arduino Lily Pad, sejenis sensor yang dilekatkan di atas Lily Pad itu adalah gyro sensor, iaitu sejenis sensor yang boleh mengesan pergerakan kecondongan darjah dalam XYZ, sekaligus akan memberi tindak balas kepada pergerakan kereta tadi, sama ada kereta tadi boleh maju ke depan, ke kiri, ke kanan ataupun ke belakang. Kebanyakan aplikasi-aplikasi begini digunakan di dalam bidang-bidang robotik dan juga di peringkat-peringkat pengajian tinggi di dalam penyelidikan. Kalau kita lihat pada diagram ini, Arduino terdiri daripada pelbagai input-output. Okay. Kalau di dalam pin ini, di dalam diagram ini kita boleh lihat ada 13 pin I/O, iaitu input-output untuk Arduino. Arduino pin, kita gelar pin, ya, iaitu pin itu kita panggil input-output, yang mana terdiri daripada digital input output, yang mana keluarannya boleh high ataupun low. Dalam kata mudah kita boleh katakan sama ada dia 0 atau 1 di dalam binary. Begitu juga dia ada nilai-nilai untuk analog. Okey, ada 8 nilai untuk analog. Kalau kita boleh lihat pada pin A0 sehingga A7 di sebelah kanan diagram ini. Apa yang menarik berkenaan Arduino, tuan-tuan, adalah sifatnya yang open source, ya. Sifatnya yang open source itu. Arduino boleh diprogramkan dengan menggunakan IDE yang dikenali sebagai Arduino IDE, yang mana software ini boleh dimuat turun daripada website arduino.cc. Selain daripada Arduino IDE, Arduino microcontroller tadi boleh juga diprogramkan dengan menggunakan Scratch, iaitu sejenis block programming. Block programming ini bagi memudahkan selalunya pelajar-pelajar di peringkat sekolah, ya, memahami pengaturcaraan. Dia menggunakan blok-blok yang di mana Scratch ini dibangunkan oleh MIT, sekaligus menarik minat para pelajar berkenaan dengan pembangunan software melalui microcontroller. Terdapat beberapa varian Arduino yang ada di dalam pasaran, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, saya cuma tunjukkan beberapa sahaja, iaitu ada namanya Arduino Uno, okay. Dia ada Arduino Leonardo,
ada Arduino 101. Semua ini ada fungsi-fungsi yang berbeza walaupun secara asasnya uh, dia cuma mengawal input dan output. Dia ada Arduino Micro, Arduino Nano, Mini, Yun dan Duo dan Mega. Okay. Senang saya bandingkan dia di antara varian-varian ini, ada yang kecil dan ada yang besar, dan ada yang boleh mengawal sejumlah input output yang banyak seperti Arduino Mega 2560 yang boleh menampung sebanyak 54 input output secara digital berbanding Arduino Uno yang cuma boleh menampung 13 input output secara digital. Okey, kenapa Arduino, tuan-tuan? Arduino ini adalah is opportunistic prototyping, yang mana is a device hacking and reuse. Kita boleh menggunakan dia semula. Okay. Apabila kita upload coding ke dalam Arduino, kita boleh re-upload lagi. Okay, kita boleh perbetulkan coding, kita re-upload dan kita tengok pada hasilnya. So kita lihat tindak balas di antara sensor dengan actuator. So this is device hacking and reuse. So it's opportunistic prototyping, dan ia juga adalah open source hardware. Selalu kita biasa dengar adalah open source software, tetapi di dalam Arduino dikenali sebagai open source hardware, yang mana hardware itu sendiri adalah microcontroller Arduino tadi. So itu yang dikenali sebagai open source hardware. Saya akan tunjukkan sebentar lagi apa yang dimaksudkan dengan hardware pada Arduino itu yang dibuat secara terbuka. Okey, yang ketiganya is open source, free to inspect and modify. Open source yang dimaksudkan adalah coding-coding yang dikongsikan itu adalah bertaraf open source, bertaraf terbuka. Sesiapa sahaja boleh berkongsi coding dan mengubah suai coding itu mengikut kesesuaian mereka untuk membina sesuatu yang baru. So secara tidak langsung ini akan mencambahkan inovasi di kalangan masyarakat. Yang keempatnya is about internet community. Semua berkenaan Arduino ini ada direkodkan, ada diperihalkan di dalam wiki, di dalam forum dan tutorial di internet. Elemen yang paling menarik di dalam Arduino ini adalah forum. Okey, yang mana jika kita ingin kita tidak faham, kita tidak tahu berkenaan dengan Arduino, kalau kita katalah kita dapat satu projek dan projek itu kita tidak jelas bagaimana kita nak buat pengendalian, programming dan penyambungan secara elektronik, so kita boleh menggunakan forum-forum yang ada di internet untuk berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia yang menggunakan Arduino. Dan pastinya jika kita menggunakan forum akan ada lah yang akan menjawab persoalan-persoalan kita tadi. So ini kelebihan yang saya lihat pada Arduino. Mungkin disebabkan tag open source itu, penggunaan Arduino itu mudah meluas ke seluruh dunia dan tidak terkecuali untuk kita di negeri Sabah ini. Lebih-lebih lagi kepada penjawat-penjawat awam di dalam meningkatkan penyampaian kerajaan kepada masyarakat. Okay. It's open source hardware, tuan-tuan, yang saya katakan tadi. Apa yang open source hardware itu adalah yang ini. Di dalam website Arduino sendiri, mereka akan meletakkan dokumentasi yang lengkap berkenaan dengan skematik, berkenaan dengan penyambungan dan litar lengkap bagi Arduino, papan litar Arduino itu. So kalau kita boleh lihat di dalam slide saya ini, saya tunjukkan ya, kalau kita layari untuk Arduino jenis Nano ya, Nano Every di sini, kita akan dapati skematik itu dalam bentuk Eagle file, iaitu Eagle adalah satu software ECAD bagi tujuan menghasilkan PCB board, iaitu papan litar.
Begitu juga skematik itu ada diletakkan dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk freezing. Jenis freezing adalah jenis open source software bagi PCB. So ini yang dikatakan open source hardware, yang mana Arduino meletakkan desain, reka bentuk hardware itu di dalam website untuk dipertontonkan, untuk digunakan oleh para makers, para hobbyist ataupun academician untuk membolehkan mereka mengubah suai, mengikut keperluan mereka. Ini contoh skematik bagi Arduino Nano yang boleh kita dapati daripada website Arduino. Skematik ini adalah cukup jelas, cukup lengkap untuk kita boleh mengubah suai. Jika kita nak menghasilkan suatu prototyping board yang mungkin sedikit ada penambahbaikan, kita boleh merujuk kepada skematik yang terdapat dalam Arduino website yang mereka letakkan skematik sebegini rupa. Dan ini adalah bentuk PCB yang terhasil daripada skematik tadi. So ini yang disebutkan sebagai open source hardware. Sebelum ini tidak ada mana-mana papan litar. Kalau bisa saya sebutkan mini komputer atau microcontroller yang diletakkan secara open source, iaitu tidak ada dokumentasi yang begitu detail berkenaan dengan pembuatan hardware-nya daripada spesifikasi skematik elektroniknya, tidak ada. Kerana itu adalah menjadi aset kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan papan litar tersebut. Tetapi Arduino sebaliknya, mereka berkongsi segalanya. Mereka kongsikan dari segi coding dan mereka kongsikan dari segi desain, mereka bentuk papan litar itu di internet pada pautan-pautan di website mereka untuk membolehkan para makers, academician ataupun sesiapa sahaja untuk mengubah suai, mengikut kesesuaian mereka dalam membuat sesuatu inovasi. So ini adalah contoh, kalau tengok sebelah kiri adalah jenis Arduino Nano, versi Arduino Nano yang telah siap. Kalau kita lihat yang sebelah kanan adalah rupa bentuk PCB pada layout Eagle. Yang sebelum di fabrication untuk soldering. Jadi after fabrication sepatutnya kita lihat yang pada sebelah kanan. Alright. Arduino starting that. Ini adalah code oleh team Arduino. Arduino starting that. If one wants to learn electronics, he or she must be able to learn from day one rather than starting with algebra. And Arduino is ideal to learn electronics from day one. Bermaksud Arduino ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Tidak semestinya orang itu faham dengan elektronik, pakar berkenaan dengan electrical. Sesiapa sahaja boleh mempelajari Arduino kerana resources itu ada di internet. Boleh didapati daripada website, daripada forum dan wiki dan pelbagai wiki yang menyediakan informasi berkenaan dengan Arduino. Selalunya apabila disebut dengan perkataan Arduino ini, bagaimana kita ingin menginovasikan sesuatu ciptaan kita dengan menggunakan Arduino dan di mana kita ingin boleh kita mencari idea-idea ini. Where can I find the idea untuk kita menggunakan Arduino dalam inovasi-inovasi kita? Kalau saya tuan-tuan, saya akan Google pada Pinterest. Pinterest ada satu halaman yang kalau kita tengok dia cuma berdasarkan gambar-gambar. Tuan-tuan boleh Google nanti. Cuba buat carian kepada Arduino Innovation atau Arduino sahaja dan pastinya tuan-tuan akan dapat beberapa gambar penerangan berkenaan dengan tutorial untuk menghasilkan sesuatu dengan menggunakan Arduino. Pada halaman Instructable, iaitu www.instructable.com juga kita boleh dapati pelbagai Arduino project
step by step, okey, yang dihasilkan oleh para makers daripada seluruh dunia. Okey. Kita tuan-tuan apabila ingin menghasilkan sesuatu inovasi, inovasi ini bukan sesuatu yang keluar terus saja daripada idea kita dan terus kita boleh menghasilkan sesuatu yang boleh dikatakan wow, ya, yang sesuatu yang hebat. Bagi saya pembelajaran itu adalah satu proses yang sentiasa berpanjangan. Okey. Begitu juga sewaktu kita kecil lagi, daripada kita lahir, kita bertutur pun kita belajar. Yang ingin saya katakan, kita belajar meniru. Saya tidak ingin menekankan meniru itu baik, tetapi sesuatu inovasi itu dapat dipermudahkan, dapat diimarahkan apabila kita mencuba kita duplicate apa yang telah dilaksanakan, dibuat oleh orang lain dan kita buat penambahbaikan. So itu satu inovasi. Okey, mempercepatkan pembudayaan inovasi, itulah kaedah dia. So kalau kita kecil-kecil kita nak belajar sebut A, B, C pun, kalau kita di sekolah di tadika, kalau guru kata A, so kita akan ikut A. Kalau guru kata B, kita sebut B. Kita tidak sebut C. Begitu juga kalau disuruh eja bola, kita akan eja B-O-L-A. Ini adalah lumrah pada setiap insannya. So begitulah caranya kalau kita ingin berinovasi, ya. So kita perlu, suka saya katakan dengan Arduino ini, kita boleh gunakan apa sahaja yang ada di internet itu untuk kita ikut. Okey? Dan itulah proses duplikasi yang boleh berlaku semasa kita membuat inovasi. Begitu juga pada Arduino Project with DIY Instruction, pada alaman website howtomechatronic.com/Arduino Project kita boleh dapati beberapa projek Arduino yang boleh kita boleh mula, okey, untuk kita bermain-main dengan Arduino. Okey, saya masuk kepada Raspberry tuan-tuan. Raspberry Pi bermula pada Mei 2009, ya, di UK, di England. Kalau tadi Arduino itu bermula di Iberia, di Italy, Raspberry Pi bermula di University of Cambridge di UK. Alright. Co-founder of Raspberry Pi is Eben Upton. Okay, Eben Upton is co-founder Raspberry Pi Foundation, yang mana beliau adalah seorang profesor di laboratory computer in University of Cambridge, tetapi sekarang beliau telah sedang berkhidmat di Broadcom Company di UK, okay, untuk meneruskan di dalam pengembangan Raspberry Pi ini. Ini adalah diagram berkenaan Raspberry Pi, tuan-tuan. Ini adalah diagram terkini untuk Raspberry Pi, iaitu Raspberry Pi ini, tuan-tuan, mendapat nama, ya. Bagaimana Raspberry Pi ini, kalau kita faham, adalah sejenis makanan kuih. Ya, makanan kuih is a pie. Tetapi Eden Upton menamakan Raspberry Pi ini adalah daripada dia dikatakan kebanyakan nama-nama komputer semasa beliau mencipta Raspberry ini datang daripada nama-nama buah. Sedangkan Apple, kalau kita ingat Apple, Apple Mac, semua itu daripada buah. So begitu juga Raspberry Pi, dia is come from a fruit. Sebenarnya pi itu tidak bermaksud pi di dalam matematik 3.142, bukan itu. Pi yang di Raspberry Pi itu adalah bermaksud pada Python. Pada asalnya Raspberry ini dibangunkan, mini komputer Raspberry Pi ini dibangunkan untuk kegunaan pelajar-pelajar dalam mempelajari programming Python. So Pi itu adalah stand for Python sebenarnya. Okay, kalau kita tengok pada diagram ni, tuan-tuan, kita boleh tengok lengkap satu mini komputer yang ada gigabyte Ethernet, dia ada sambungan USB, alright, dan dia ada micro HDMI ports,
Okey, untuk ke monitor dan juga di support RAM sehingga 8 GB. Okey. It's a mini computer tuan-tuan dan dia beroperasi dengan menggunakan Linux dengan ada 40 GPIO sama macam Arduino tadi. Kalau Arduino tadi, kalau saya kata Arduino Uno dia ada 13 pin input output, tetapi Arduino di dalam Raspberry Pi dia ada 40 pin. Tapi di dalam tidak disebut pin ya, disebut GPIO iaitu General Purpose Input Output. Dia ada 40 General Purpose Input Output, lebih banyak berbanding Arduino Uno tadi. Okey. Dan programming yang digunakan adalah Python. Okey, di dalam Raspberry Pi kita menggunakan Python bagi mengawal input output tadi. So reignite programming in school with a chip dalam RM25 $25 ke $35. Itu yang cuba dihasilkan oleh Raspberry Pi Foundation, compact computing platform that kids could buy themselves. So tujuannya ada untuk penggalakan STEM, okey, di UK. Itu adalah tujuan asal dia bagi mendorong minat terhadap pembelajaran komputer secara programming, engineering di United Kingdom. Itu pada asalnya penghasilan Raspberry Pi ini. Okay. It's to give children access to engineering because engineering is enormously good fun. So ini yang dikatakan oleh co-founder Raspberry Pi juga. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk meraih keuntungan, tetapi sebenarnya untuk melebarkan inovasi di peringkat yang lebih rendah, itu kepada kanak-kanak. Okey, yang di peringkat ya untuk supaya kanak-kanak ini faham apa ertinya coding, programming. So kita sebagai penjawat awam kalau di bidang-bidang saya rasa perkomputeran, so kita kena mencari inisiatif. Okey, ini mungkin satu yang baru untuk kita. Kalau saya rasa di UK ataupun di Malaysia kita pelajar-pelajar belajar Python, so kita mungkin perlu juga relearn sesuatu yang baru untuk is adding value kepada servicing yang kita beri kepada masyarakat. Okey, contoh aplikasi yang boleh digunakan dengan Raspberry Pi tuan-tuan, Raspberry Pi ya, is artificial intelligence. Kerana di dalam Raspberry Pi itu dia ada operating system, tidak berbanding Arduino tadi tidak punya operating system. Okey, artificial intelligence iaitu face recognition, object detection, so boleh digunakan di dalam Raspberry Pi. Okey, kita boleh sambungkan Raspberry Pi tadi dengan kamera, so kita boleh buat satu algoritma untuk AI. Dan yang terakhir tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar Open, mungkin saya rasa tuan-tuan untuk pertama kali kalau dengar Open ALPR itu is open source untuk bermaksud is automatic license private R. Saya dah lupa R tadi itu is recognition, automatic license private recognition, automatic license plate recognition, iaitu bagaimana Raspberry Pi boleh digunakan, okey, untuk kita boleh mengesan numbering plate pada kereta-kereta, okey, dengan menggunakan digabungkan dengan artificial intelligence. So ini contoh-contoh konsep yang boleh kita gunakan dengan menggunakan Raspberry Pi. Saya rasa tuan-tuan cukup masanya sudah untuk presentation saya pada pagi ini. Cukup singkat, saya cuma diberi masa 30 minit. So terima kasih, saya serahkan semula kepada urus dia program. Saya share sekejap ya. Okey, saya share di dalam saya punya ni, saya bagi 1 minit ya. Saya present kalau tuan
Okay tuan-tuan, saya share, kalau boleh nampak ya, saya share. Ini adalah Arduino IDE tuan-tuan. Is Arduino IDE, iaitu editor dia. Kalau saya, di dalam Arduino IDE ini, saya tunjukkan saja satu example untuk basic Blink. Okay. Okay. Kalau boleh, harap boleh nampak lah ya, mungkin agak kecil sedikit. So, ini adalah coding untuk Arduino yang ringkas. Okey, bagaimana boleh membuat satu LED berkelip-kelip selama 1 saat untuk on dan 1 saat untuk hidup. So ini yang paling ringkas bagi suatu programming Arduino, membuat dia berkelip-kelip. Kalau mungkin puan biasa berkenaan dengan pembelajaran C programming, untuk belajar C programming itu the basic program yang diminta adalah hello world. Tetapi di dalam Arduino adalah membuat lampu berkelip-kelip. So ini adalah paling ringkas yang boleh saya tunjukkan. Saya rasa kita tak cukup masa untuk menunjukkan bagaimana secara fizikalnya dia berkelip-kelip. InsyaAllah di kelainan masa saya boleh tunjukkan lagi bagaimana dengan menggunakan programming ini kita boleh buat lampu secara itu berkelip-kelip dengan menggunakan Arduino. Okey.
punya earphone. Hari itu tadi saya pakai earphone tidak masalah lah. Ya. Iya. Boleh dengar suara kamu dengan jelas. Ya. Yang ini. Oh, oke. Suara enggak suara ini mana nih? Keke mana? Iya, dari Keke. Mampu Keke. Suara enggak jelas lah. Coba kau pakai yang kau punya anak sana. Ya. Kamu boleh dengar suara kau? Iya. Kamu boleh dengar suara saya dengan jelas? Halo, kamu boleh dengar suara saya dengan jelas? Nah, boleh, tapi kami tidak dengar suara dia. Coba kau pakai, kau log out, kau tukar mesin. Oke, sekejap saya log out, saya tukar mesin tengok ya, macam mana ya. Lift.
Oke, boleh mulai sudah? Ya. Oke, selamat petang semua. Saya Dr. Chin Kim On dari University Malaysia Sabah. Yang disebabkan mungkin masalah network, jadi kita off video lah ya. Dan hari ini apa yang kita nak kongsikan ialah bahagian Google Data Studio. Dan dalam 30 minit ini saya cuba sampaikan message kepentingan penggunaan Data Studio dan mengapa kita pilih software tersebut ya. Jadi konten dia termasuklah yang pertama ialah perkenalkan diri saya sendiri. Lepas tu saya akan terangkan sedikit tentang apa itu dashboard. Kebanyakan peserta dia bingung, dia tidak tahu apa maksud dashboard. Okay, jadi saya terangkan sedikit basic sahaja apa itu dashboard. Lepas itu kita masuk kepada Google Data Studio. Saya akan jelaskan penggunaan data Google Data Studio ataupun kita panggil GDS dan bagaimana GDS tersebut bekerja, berfungsi. Last sekali ialah kenapa kita pilih GDS tetapi tidak software yang lain ya. Kerana banyak lagi software yang sedia ada ataupun boleh digunakan untuk programmer, untuk data analis. Oke. Bagi diri saya sendiri, saya merupakan timbalan pengarah yang sekarang ini bertugas di Pusat Pengurusan Data dan Maklumat. Kita panggil ini sebagai PPDM. Oke, dan selaku juga pensyarah kanan yang bertugas di Fakulti Komputeran dan Informatik ya di University Malaysia Sabah. Dan saya tunjuk sedikit tentang members yang terlibat dalam pusat data saya yang kami diketuai oleh pengarah Associate Professor TS Dr. Muhammad Hanafi Ahmad Hijaji yang dibantu oleh saya, dan tim kami dibahagi kepada 3. Satu ialah admin. Admin ini sedikit sejak bekerja dia hanya 2 orang. Satu penolong pendaftar Cik Mayanti dengan asisten dia, pembantu dia Cik Herawati. Ya, dan yang bahagian manajemen data pula kami ada 5 orang. Mereka inilah yang penting sebenarnya sebab pusat ni ditubuhkan 4 tahun lepas pada 2000 Oktober 2016. Baru adanya pusat ni di University Malaysia Sabah, dan mereka lah ni yang pemula kepada pembersihan data. Untuk maklumat semua, di UMS ni kita ada data, banyak data pelajar, staff dan data-data pengajaran semua. Tapi selama ni sebelum pusat ni ditubuhkan memang tiada orang uruskan data tersebut. Jadi tim data management ni yang membantu untuk menguruskan data ni. Mereka yang bersihkan data. Saya gunakan perkataan bersih sebab database yang kita ada besar. Tetapi masalah database tu teruk. Okay? Dan tim ni lah yang menguruskan semuanya. Dibantu juga data analisis dan IoT tim ni terdiri daripada Dr. Lai, Dr. Chong, kita ada Tan Chun Beng, Jatan, Cik Nur Afiza dengan Cik Nur Arya. Ya, tim ni kerja kami tugasnya utama ialah bangunkan dashboard. Itu tugas utama. Kalau ada sub tugas yang kami dapat, mungkin bangunkan tools, kami akan buat juga. Tools maksudnya software lah, ya, ataupun mobile apps. Dan tugas utama kami ini selama 4 tahun ni, kami fokus dalam pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Develop staging database. Database kami banyak owner. Okay, setiap owner dia ada database sendiri. Maksudnya setiap jabatan dia ada database sendiri. Jadi kami kena bangunkan staging database untuk backup data dia. Lepas tu kami buat cleansing, bagi tahu data owner apa masalah data, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Seterusnya kita masuk analisis pula. Kita coba analyze semua data UMS yang ada, dan kalau ada keperluan kami akan bangunkan tools, peralatan untuk capture data, ya, untuk tangkap data dan simpan dalam database. Sekarang ini
kita lebih kepada di sini sudah lepas 4 tahun. Okay, yang pertama ialah kita sediakan strategi, keperluan ataupun dashboard kepada top managers, okay, VC, dekan-dekan, pengarah-pengarah. Lepas itu kami ada juga jaga data untuk SMBU, dan kami cuba develop UMS Digital ID, dan yang ini adalah visi kami. Kami harap satu hari nanti kami dapat tubuhkan satu sistem ataupun platform yang dapat analysekan semua data UMS dan kerjasama dengan agensi yang lain, tak kira lah agensi kerajaan ke, agensi swasta ke, kita kerjasama untuk analyze data. Ya. Jadi service provide by perkhidmatan yang sedia ada di PPDM sekarang, kita utamakan dashboard. Dan kalau kamu dalam tim saya, kamu akan nampak kami ada lebih kurang beratus dan dashboard yang kami bangunkan selama 4 tahun ini, beberapa tahun ini, kami tunjukkan kepada top management. Jadi dashboard ini dimohon ataupun diminta oleh pengurus atasannya. Oke, masuk kepada apa itu dashboard. Kalau kita refer kepada dashboard, sebenarnya kita hanya, bagi saya lah, saya boleh gunakan 2 perkataan untuk lambangkan dia. Visualization tools. Itu saja. Maksudnya peralatan yang kita gunakan untuk memvisualisasikan sesuatu maklumat. Sebab data ni dia kompleks. Data ni dia banyak. Alright? Kalau dikira banyak perkataan tu mungkin tidak cukup hebat. Mungkin ada yang masuk sudah big data. Yang capture satu hari database dia boleh masuk 1 gig, 2 gig. Masuk big data lah tu. Okay. Jadi data yang besar ini bagaimana kita analyze, itu satu masalah. Alright? Jadi selain daripada analyze, kadang-kala kita hanya perlu visualize sahaja. Visualize itu lebih penting daripada analyze. Kita tunjukkan dulu apa yang ada. Ini akan membantu pengurus atasan untuk membuat sesuatu keputusan. Okay? Ini contoh ialah mobile report yang saya ambil di bedcollins.com. Dan dashboard, kalau kita belajar dengan mendalam, banyak jenis dashboard yang kita boleh bangunkan. Ya. Contohnya information dashboard, monitoring dashboard, performance dashboard. Semua ini sama saja. Tujuannya ialah kita cuba memaparkan maklumat yang penting. Apakah yang dimaksudkan dengan maklumat tersebut? Kita boleh bahaginya kepada 6 lah. Satu ialah information dashboard, tunjuk saja maklumat apa yang ada asas. Contohnya kalau ada jabatan yang tunjukkan maklumat asas tentang kaki tangan dia. Berapa kaki tangan yang ada? Berapa kaki tangan yang telah bersara? Berapa kaki tangan yang akan bersara? Benda-benda begini. Okay? Yang tentang maklumat. Monitoring pula, ini lebih kepada yang gunakan peralatan IoT supaya dia boleh tahu apakah proses yang sedang berlaku. Okay, contohnya, kalau kita memasangkan sesuatu peralatan di aquaculture lah, mungkin tengok live untuk ikan, kehidupan ikan. Kita nak tahu suhu air tersebut. Sama ada suhu itu terlalu panaskah, terlalu sejukkah, dia akan mempengaruhi kehidupan ikan. Kan? Kalau di laut lain cerita lah, tapi kalau di aquaculture punya study, dia ada tank, dia ada kolam. Jadi yang monitoring dashboard ni dia akan tunjukkan setiap jam perubahan suhu, apa yang berlaku. Ya. Jadi ini penting jikalau ada alat. Performance dashboard pula ia lebih kepada sama dengan yang lebih kepada strategi. Performance ni dia tunjukkan berapa pencapaian. Mungkin ada jabatan yang perlukan performance dashboard ni untuk tunjukkan pencapaian KPI tahunan. Kita boleh bangunkan. Jadi pegawai yang terlibat, dia kena tahu apakah maklumat yang pengurus atasan mahu, ataupun apakah maklumat yang kamu kena tunjukkan kepada pengarah kamu, okay, setiap tahun tu, untuk tengoklah KPI dia, pencapaian KPI dia. Yang strategi pula lebih kepada pengurusan strategi, sama juga ada yang saya nampak masukkan KPI juga, sebab dia nak tunjukkan
apa yang berlaku seterusnya. Ya. Yang operational lebih kepada operasi lah, operasi pembersihan, operasi pengurusan. Ya. Yang ini yang last yang critical, yang kita panggil analytical dashboard. Analytical dashboard, dia akan lihat kalau kita gabungkan data-data daripada sumber yang berlainan. Alright? Apakah yang kita boleh simpulkan? Ini yang dimaksudkan daripada analytical dashboard. Jadi ini nih biasanya tidak mudah dibangunkan. Apa yang biasa dibangunkan ialah information dashboard, monitoring. Jikalau perlu kita bangunkan performance, strategi. Operation ini bergantung kepada jenis kerja ataupun jabatan yang bergantung lah, pada jabatan-jabatan yang memerlukannya. Kalau ada sudah semua nih dashboard, baru kita biasa develop analytical dashboard. Dia adalah rumusan, gabungan, dan cari solution, penyelesaian kepada masalah yang dinyatakan, analitik. Jadi kenapa saya introduce Google Data Studio? Kalau kamu klik link nih, open source dashboard software, kamu akan nampak selama 6 tahun digital dashboard ini diperkenalkan. Kita ada lebih kurang 100 jenis software. 100 jenis. Maksudnya company masing-masing dah bangunkan software yang boleh digunakan untuk visualizekan data. Jadi soalan di sini ialah software yang manakah sesuai digunakan. Dan bagi saya sudah coba 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima, GDS. Ya. Saya dapati GDS sangat mudah digunakan dan ada kelebihan nanti saya bagi tahu. Ya. Kalau dibandingkan dengan Tabular, Power BI, apatah lagi sekarang kita ada masalah COVID. Kerajaan kena kurangkan kos untuk perbelanjaan ini dan itu, kan? Jadi kalau nggak kita gunakan Power BI, kita kena subscribe. Kalau kita gunakan Tabular, kita kena subscribe. Kebanyakan software ditunjukkan dalam URL nih, yang saya tunjukkan di sini, dia perlukan pembayaran. Asasnya dia cakap free. Ya, memanglah. Kalau kamu nak guna, memang free. Kamu hanya perlu sign in, register dulu. Lepas itu sign in, kamu boleh guna. Tapi ada yang pandai, lock 14 hari. Lepas kamu guna 14 hari, kamu rasa oke, kamu nak continue, bayar. Itu satu. Yang kedua pula, kamu kena subscribe tahunan. Dari awal sampai ujung, kena subscribe sudah. Awal-awal dia tidak bagi free sudah. Alright. Yang ketiga pula, dia bagi 2 version. Satu version percuma, memang kamu boleh guna. Tapi dia ada syarat. Kalau kamu guna percuma, apa yang kamu nak publish nanti akan keluar di server dia. Dia yang pegang data kamu. Jadi semua maklumat kena publish dalam dia punya server. Kamu tidak pegang data lah, dia pegang. Jadi data privacy dia tiada, data security dia tiada. Kecuali kamu subscribe. Contohnya di Tabular. Kecuali kamu subscribe kepada service dia, beli license. Lepas itu kamu install dalam server sendiri ataupun desktop sendiri. Baru kamu create dashboard daripada software tersebut. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi bayarlah mahal. Jadi GDS ini sama juga, ianya adalah peralatan untuk memvisualisasikan maklumat. Ya. Dan secara umumnya ianya bahagi kepada 5 bahagian. Satunya ialah service provider, connectors, bahagian tengah, data source, bahagian keempat reports, maksudnya dashboard, dan yang kelima ialah explorer. Kita tengok satu-satu ya. Pertama, data source. Kegunaan untuk GDS ini yang dia bagus ialah dia boleh hasilkan data source sendiri. Dia tak kisah kamu di mana data kamu. Dia akan convert terus dan simpan sebagai data sources, sumber data source. Lepas itu simpan dalam Google Drive kamu. Ya. Jadi dari mana benda-benda ini?
dia daripada services yang sedia ada. Jadi dia membenarkan connection ini maksudnya API. Maksudnya API, jikalau data kamu simpan dalam bentuk Excel, maka kamu kena connect dia gunakan API yang sedia ada, connect kepada Google Sheet itu. Lepas tu kamu boleh create data source, lepas tu create report. Tapi dia ada juga yang percuma punya connector ataupun services, contohnya yang FB. Jikalau kita ada FB, Facebook punya account, sebenarnya dia ada sudah connector di sana. FB ada simpan maklumat pengguna, setiap pengguna. Jadi bagi siapa yang interest, boleh terus masuk kepada datastudio.google.com, login. Lepas itu kamu boleh login juga Facebook account kamu boleh track sudah Facebook ads kamu, dan masuk ke dalam data source, lepas itu hasilkan report. Sama juga kalau siapa yang jadi YouTuber, dia link pada Google account kita. Sama juga lah cara dia, kita boleh create data source daripada services di sini maksudnya YouTube. Connector dia sudah buat API tersebut. Jadi kamu tidak perlu buat API itu. Yang kamu perlu buat ialah data source. Lepas tu kita hasilkan report. Jadi apakah kelebihan report di sini? Yang pertama ialah dia tak kisah di mana data source kamu, asalkan kamu sudah berjaya connect perkhidmatan tersebut daripada data source itu, dan kamu create data source sendiri dalam Google Drive dalam datastudio.google.com, maka semua data ini kamu boleh hasilkan report. Jadi dikira sebagai multi connection lah, connect beberapa data sources untuk hasilkan report-report. Ataupun daripada satu data yang kamu ada, kalau tidak banyak data kamu, mungkin satu saja data source kamu boleh pecahkan report kamu. Mungkin kepada marketing dashboard, kepada recruitment dashboard. It's up to you how to design. Dan yang terakhir ialah beta version punya Explorer. Ini jangan coba dulu. Ini belum mantap lagi, dia boleh digunakan dengan sepenuhnya. Next ialah mengapa kita gunakan Google Data Studio. Yang pertama, dynamic reporting. Ini sangat penting. Apa yang dimaksudkan dengan dynamic reporting di sini ialah Google Data Studio dia sediakan tools ni. Tools ni memudahkan kerja di mana data kamu jikalau sudah connect dengan betul, tak kisah kamu simpan di mana. Tidak kisah, Excel file bukan Excel, Google Sheet Google Data dia akan crawl dan update berdasarkan ini. By default dia bagi 15 minit. Kita boleh pilih 4 jam, setiap 4 jam, ataupun kita boleh pilih setiap 12 jam. Kita yang set. Jadi apa yang berlaku ialah kalau dulu apa yang berlaku dalam setiap jabatan ialah kita perlukan programmer. Programmer mesti create satu program tersebut mesti capture data. Lepas tu data ada sudah dalam database. Programmer kena lagi bangunkan dashboard sendiri. Tak kisahlah apa program yang kita guna Tapi satu programmer saja tidak cukup untuk capture the whole thing. Bukan 1 tahun saja untuk buat satu sistem, tapi mungkin 2-3 tahun. Because lepas sistem kita dah bangunkan, from time to time we have to update Jadi itu satu hal. Apa yang berlaku pula dalam real life, kadang-kadang programmer ni dia lari, transfer. Lari saya maksudnya transfer. Kalau di private dia resign lah, dia tukar company. So kalau dia tukar, orang yang baru take over, dia kena lihat lagi program tersebut. Dia tidak akan dapat catch up dengan laju tentang perubahan program tersebut ataupun pembaikan ataupun naik taraf Jadi kadang-kala dalam sesuatu jabatan ataupun tak kira lah government kah swasta masalah ini selalu berlaku di mana kami tidak mempunyai kaki tangan yang cukup untuk buat sistem Jadi kalaulah kaki tangan tidak cukup buat sistem, kamu ada data.
Kenapa kita tidak publish? Publish gunakan GDS. Ya. Jadi sekarang nih kita sudah alasan. Bagi siapa-siapa pun programmer, tidak semestinya kita perlukan satu sistem untuk capture data, terutamanya jika jabatan tersebut kecil. Kecil. Setahu saya ada beberapa jabatan yang saya pernah visit, saya pernah melawat, kita bincang tentang project. Mereka pun simpan data dalam bentuk file Excel ataupun Google Sheets. Sebabnya ialah pengarah bagi tahu, pertama tiada budget untuk ambil programmer, kedua tiada alasan untuk ambil programmer. Ialah sebab jabatan kecil kan. Lepas itu dia sepatutnya programmer diletakkan di pusat. Jadi sesuatu kementerian itu mungkin mempunyai satu tim programmer yang buat sistem. Mereka lah yang cater sistem tersebut. Nah, itu yang selalunya berlaku, ya. Tapi jabatan yang berada di kawasan luar bandar macam mana? Kalaulah pengarah mau tengok data ataupun pengarah nak tunjukkan KPI, bukan saja KPI lah, apa-apa saja dia tunjukkan secara graf, ya, kepada kementerian. Macam mana dia tunjuk? Excel kan dia ada, jadi susah, ya. Tapi melalui GDS nih, GDS dapat membantu mempercepatkan proses. Ini satu kelebihan, ya. Dynamic, lepas itu dia update terus setiap 15 menit. Oke, yang kedua pula, selain daripada dynamic reporting, yang saya suka ialah build interactive experiences. Apa yang dimaksudkan dengan interactive experiences? Ini contoh dia. Kalau kamu lihat, saya tidak kontrol di sini. Ini animation yang saya capture. Okay. Graf kita ada. Saya dah bangunkan 5 graf. Tetapi apa yang kita boleh nampak daripada graf ni, akan kita kena teka dia punya data, dia punya value. Nah, inilah kelebihan GDS. Apabila mouse kita bergerak ke setiap graf dan point ke setiap bahagian, data akan ditunjukkan. Ini yang boleh membantu kita menghasilkan dashboard yang padat. Mungkin satu page sudah cukup untuk tunjukkan semua pencapaian yang ada. Ya, ini kelebihan dia. Ya, kamu boleh nampak apabila saya gerakkan mouse, dia bertukar-tukar. Okay. Next, use free data studio templates. GDS ini menyediakan banyak templates dalam dia punya datastudio.google.com. Kita boleh nampak ada template-template yang disediakan. Template-template ini memang canggih sudah nih, tapi dia sudah connect kepada dia punya services yang tertentu. Contohnya yang ini, YouTube Analytics. Bagi sesetengah jabatan mungkin tidak perlu. Okay? Jadi tidak perlu menggunakan template ini lah. Template ini, tapi kalau bagi siapa yang jadi YouTuber, ini penting. Ya, ini penting. Jadi seseorang YouTuber tuh dia boleh klik masuk, lepas itu dia boleh tukar link account dia, dan buat adjustment untuk tunjukkan maklumat yang perlukan. Contohnya berapa jam pengguna telah tengok video dia, okay? Berapa minit pengguna biasa tengok video dia, contoh-contoh begitu. Okay? Berapa pengguna ataupun berapa people watch dia punya YouTube channel dalam sebulan dan berapa dia dapat, okay? Keuntungan tersebut. Jadi ini pulang. Kalau kita ada YouTuber, kita boleh gunakan template dia, sebab secara percuma. Ya. Sama juga untuk word population data. Nah, ini tunjukkan dalam Google Sheet. Ini data ini diambil daripada data source yang percuma. Lepas itu dia simpan data tersebut dalam Google Sheet, okay, dan dia visualizekan gunakan GDS. Ya. Inilah template yang canggih, ya, boleh kita pakai. Oke, yang keempat pula, access unlimited widget options. Widgets yang di sini ialah penggunaan dia, fungsi dia. Contohnya carta. Ini adalah salah satu carta yang besar. Alright. Jadi dia tidak kisah berapakah carta yang kamu nak, kamu tarik saja, letak. Kamu simpan terus, ya. Ataupun di sini, okay, kamu boleh tarik apa sahaja fungsi-fungsi yang ada, lepas tarik ke sini, dia akan auto generate.
Ini yang dimaksudkan dengan widget dia lah. Jadi dia tak kisah berapa cara kamu mau, tarik saja. Ini widget. Okay, next, pull data from various resources. Ini yang kebanyakan yang ditanya, soalan yang ditanya oleh pengguna. Dari manakah sumber dia? Kalau kita refer kepada datastudio.google.com, dia bagi tahu kita boleh akses data daripada 500 plus dataset, melalui 200 connector. Jadi kamu kena scroll lah satu-satu. Tengok MySQL pun boleh. Tapi ada sesetengah tu dia minta duit juga. Dia tidak 100% percuma, tetapi dia depends on the services. It depends on the services. Ada yang percuma, ada yang tidak lah. Okay, next, ialah ni. Create easy to read reports for everyone. Dan kita share data studio reports easily. Ya, selepas kita bangunkan satu report, satu laporan dalam Google Data Studio, apabila kita nak share, kita boleh tekan saja butang di bahagian paling kanan atas screen kita tu, okay? Logout, ini login logout, ini bagian view, inilah dia. Tekan saja dia akan keluar. Jadi share report di sini ni ada dua cara dia. Ini ialah share the whole report. Maksudnya saya sebagai pegawai ataupun seorang programmer, saya dah bangunkan laporan tersebut. Jadi sekarang saya nak share kepada pegawai yang lain supaya dia dapat membantu saya untuk memperbaiki laporan tersebut. Sama ada tukar warna background kah, ataupun kalaulah graf tu saya gagal untuk buat graf tu. Okay, kawan nak tolong. Jadi kita boleh invite dia. Kita boleh invite melalui invite people. Masukkan email dia. Lepas tu kita boleh juga gunakan get report link, ya, untuk share kepada kawan, ataupun biarkan kawan download report tersebut dan ubah sesuai di rumah offline, kan? Jadi inilah tujuan dia untuk sharing. Yang pertama. Yang kedua pula, jikalau kita nak share, jikalau kita nak share di website, nak share di website, gunakan embed report, bukan gunakan invite people. Kalau kamu invite people, maka orang lain boleh download kita punya laporan. Itu yang soalan yang ditanya baru-baru, oleh peserta yang baru-baru join, yang hari itu, yang tempoh hari kita adakan workshop. Alright. Jadi jangan confuse. Ada dua cara kita. Satu ialah share dan kita minta dia ubah sesuai atau perbaikan laporan. Jadi dia mempunyai kuasa untuk download laporan tersebut dan tengok data. Right? Yang kedua pula ialah kita masukkan dalam report, embed into report, copy and paste link GDS itu masuk dalam website. Maka orang lain dia boleh visualize, tapi dia tidak akan dapat download data tersebut. Okay. Lepas itu data security. Nah, ini yang selalu ditanya juga, apa pula yang berlaku dengan data. Okay. Data itu memang pembangun yang pegang, pemilik data yang pegang. Right? Kita boleh connect ke server ataupun kita boleh simpan dalam Google Sheets, dan maklumat tersebut, konektor dia tu dia simpan dalam Google Drive. Okay. Jadi data tersebut adalah secure berdasarkan kepada account Gmail kita. Jikalau tiada orang nampak Gmail ataupun tahu password Gmail kita, mereka tidak akan nampak data tersebut. So it is considered highly secure. Dan kalau kita tidak share sembarangan kepada orang ramai, dia tidak akan dapat data tersebut. So there is no issue. Tidak issue untuk data security. Okay, jadi daripada benefits yang semuanya ini, paling saya suka ialah dua ni lah. Dynamic reporting yang update sekurang-kurangnya kelajuan 15 minit sekali, okay, dia refresh. Yang kedua ialah interactive experiences dia. Yeah. Okay, persoalannya, is Google Data free to use? Ya, GDS is free for all users. Asalkan kamu ada Gmail account, kamu boleh cuba sudah. Jadi dia percuma.
Percuma hanya untuk sesetengah konektor dan sumber sahaja. So, benda-benda yang percuma ni, janganlah kita expect dia adalah totally perfect. Sebab dia percuma, maka dia ada limitation dia. Dan kita kena terima limitation tersebut. Untuk maklumat tambahan pula, kita kena faham ialah visualization tool selalu disalahfahamkan sebagai intelligent tools. Kebanyakan orang ramai dia sangka visualization tools ni adalah sama dengan intelligence tools. Tapi jawapan dia tidak. Kamu yang kena fahamkan data tersebut. Apa yang maksudkan dengan visualization tools di sini ialah kita paparkan maklumat, kita paparkan data. Tetapi intelligent tools tu dia lain. Intelligent tools tu maksudnya lepas dia ada data, komputer akan cuba anggap apa yang kita perlukan. Dia akan visualizekan benda tersebut. Tapi GDS tidak sampai tahap begitu. Tidak sampai tahap yang canggih. Jadi yang penting ialah pengguna mesti faham data kita. Kalau kamu tidak faham data, sangat-sangat susah kita nak bangunkan visualizations. Sebab kita tidak tahu apa yang mau ditunjukkan. Kalau kamu tidak tahu apa yang mau ditunjukkan, jadi walaupun ada GDS tu, kamu tidak tahu macam mana nak buat graf. Dan kelemahan yang seterusnya ialah internet. Internet kena stable dan laju. Terutamanya setiap kali kita ubah laporan tu, dia update di server. Update di server. Jadi kalau internet lambat, ketekan, kadang-kadang kena tunggu lama. Alright. Jadi secara pribadi saya sediakan video-video. Sepatutnya ada 4 video. Pertama ialah getting started, yang mudah lah, tentang penerangan apa itu GDS, penggunaan dia, kepentingan dia, yang saya share sekarang. Yang kedua pula ialah pemahaman dan create report. Percayalah saya, kalau kamu tengok YouTube ini nih, 1 jam saja kamu boleh buat sudah laporan. Ikut dia video sebulan. Dan sepatutnya ada filtering function, malangnya saya tidak cukup masa untuk buat. Saya akan update from time to time, dan cara untuk merge data source. Bagaimana kita gabungkan data-data tersebut. Jadi mungkin pada masa depan nanti bulan Oktober itu ataupun November saya dapat siapkan 2 video nih. Dan bagaimana nak cari video nih? Kamu boleh Google saya. Type saja nama saya di Google. Lepas itu tengok yang bahagian Google Site. Masuk dan tengok dia punya video. Jadi yang video tadi itu, yang video kedua saya cuba sampaikan ialah kita connect Google Sheets, yang kita letak di Google Drive. Lepas itu kita hasilkan banyak laporan. Alright. Jadi selain daripada dashboard, yang pusat PPDM ini, pusat ada pengurusan data dan maklumat. Selain daripada dashboard, kami juga provide training ataupun workshop. Kami ada juga certified data science specialist yang untuk analyze data untuk Hadoop, setup server. Kami juga ada iOS development course training. Pengarah saya, dengan Cik Ajihar, mereka lah certified data science specialist. Dan ini tim saya yang terlibat dalam iOS apps development. Dan kami harapkan pada masa depan nanti kita dapat adakan project ataupun grant ataupun training ataupun workshop daripada mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta kerjasama dengan PPDM. Jadi itu sahaja untuk pengenalan kepada GDS. Saya berharap lepas ni ada yang berminat dan mencuba. Jadi boleh kontak saya melalui email ataupun Google nama saya. Alright. Saya buka kepada soalan. Dr. Chin, terima kasih.
Oke, saya terima soalan daripada saya Patri di sini. Kata berapa lama data boleh disimpan dalam PDS? Adakah dia mempunyai tempo masa data disimpan dalam PDS dibagi data yang tidak aktif? Oke, tidak. Jawabannya tidak ya. Data yang disimpan dalam PDS ini adalah dalam Google Drive kita. Dia link kepada email kita. Selagi email kita tidak kena block ataupun tidak kena delete oleh Google, maka data itu masih ada di situ. Ya, kalau kita simpan dalam Team Drive. Tetapi jikalau data tersebut kita ada server, kita host, dan kita gunakan connector dia untuk link ke server kita, itu bergantung kepada API yang dibangunkan oleh Google, right? Jikalau sebab Google ni pun selalu dia update dia punya sistem, kadang-kadang mungkin dia sudah update to teknologi ataupun server ataupun API dia mungkin disconnect. Apa yang perlu kita buat ialah reconnect, itu saja. Ya. Alright, ada lagi soalan? Dr. Chin, Dr. Chin, terima kasih atas pembentahan itu tadi, Dokter. Oke. Setakat ini soalan itu hanya satu itu saja yang ada. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Chin Kim On di atas pembentangan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah sudah berakhirnya persidangan personal ICT sektor awam PEPITSA online kali ini. Saya mewakili jawatan kuasa persidangan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang di atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang persidangan ini berlangsung. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran persidangan ini. Kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang persidangan ini berlangsung. Diingatkan juga agar tuan-puan yang belum mendaftar dan membuat maklum balas agar dapat berbuat demikian dengan mengklik pautan yang telah dipinkan di ruangan komen. Akhir kata, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.